Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sihat, salam sihat untuk semua. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam slot info sihat Ahmad Afiq pada tajuk yang terbaru pada hari ini. Okey, baiklah. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik, iaitu berkenaan protein. Protein yang kita maksudkan ini adalah tajuknya adalah kesan pengambilan protein secara berlebihan. Ya. Protein. Okey, kita kena tahu dulu apa itu protein. Protein adalah satu nutrien yang penting, yang berguna sebagai satu sumber tenaga. Jadi dengan mengambil makanan berprotein adalah satu sumber tenaga utama untuk tubuh badan kita. Fungsi protein juga adalah untuk sebagai neurotransmitter dan juga sebagai pembawa oksigen di dalam darah, iaitu hemoglobin. Jadi protein ini adalah satu sumber makanan yang sangat penting dalam pemakanan harian kita. Seperti yang anda tahu, makanan kita perlu ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah serat ataupun buah-buahan, sayuran dan buah-buahan. 3 elemen ini, karbohidrat, protein dan juga serat, mesti ada dalam hidangan anda agar badan anda cukup nutrisi, cukup semua keperluan tanpa tertinggal salah satu keperluan nutrisi untuk badan kita. Jadi hari ini kita bercerita mengenai protein. Okey, protein ni dapat diambil dalam pelbagai jenis makanan, seperti ikan, ayam, daging, telur, kekacang seperti kacang soya, dan juga makanan-makanan laut. Itu juga adalah semuanya adalah sumber protein utama kita. Jadi kita boleh mengambil protein yang sebaik-baiknya lah. Kita perlu ambil satu hidangan, iaitu satu protein saja setiap hari. Contoh, kalau kita makan nasi, ada sayur, sudah ada telur, itu sudah satu protein, satu hidangan protein lengkap. Ataupun nasi sayur ada juga tempe satu, dah menjadi satu hidangan lengkap. Ataupun kita ada nasi sayur ikan, dah menjadi satu hidangan lengkap. Yang menjadi terlebihnya protein di sini apabila kita ambil nasi, kita ambil sayur dan kita ambil ikan, dan juga kita tambah telur, atau kita tambah lagi tempe, ataupun kita tambah lagi daging ayam, sotong dan juga makanan laut yang lain. Jadi ada 2-3 jenis protein dalam satu hidangan kita. Itu adalah satu hidangan yang terlebih ambil protein. Jadi kata setiap hidangan tu perlu ada satu protein saja. Protein ni boleh diukur dalam tapak tangan kita, seperti tapak tangan ni, besar tapak tangan saja, jangan seluruh tangan. Dia tapak tangan saja, di bawah ni, di bawah ni saja, dalam ukuran bulatan tu saja, bukan sampai di ujung. Contoh, tapi kalau ikan, kita boleh makan 2 ekor ikan dalam satu hidangan. Kalau macam daging, kita hanya boleh makan 1 kotak mancis saja. Begitu juga dengan makanan laut yang lain, perlu dikawal pengambilannya agar badan kita dapat bekerja dengan baik, agar tidak berlaku terlebih pengambilan protein. Okey, hari ini untuk pengetahuan anda, setiap hari badan kita hanya memerlukan 45 hingga 55 gram protein saja setiap hari. Jadi 45 hingga 55 gram protein saja setiap hari ini lebih baik diambil untuk satu hidangan saja. Maknanya yang terbaiknya, waktu kita makan lauk yang banyak ni, saya beli cadangkan pada waktu tengah hari. Jadi waktu tengah hari sebaiknya kita makan nasi, sayur dan juga protein. Dan petang, jika anda nak makan nasi lagi petang, pastikan nasi tu lebih sedikit daripada tengah hari. Sayuran kena banyak dan juga protein pun kena ambil sedikit saja. Sebabnya badan kita sangat-sangat memerlukan tenaga adalah waktu tengah hari. Sebab pagi kita bekerja kuat, dan tengah hari kita memerlukan tenaga, dan petang malam kita tidak melakukan apa-apa aktiviti yang berat. Jadi badan kita ni Allah ciptakan, badan kita ni hanya dapat makan 3 kali sehari saja. Pertama, pagi hanya makan makanan ringan, tengah hari boleh makan berat, petang
kurang berat. Jadi 3 kali saja perut kita Allah ciptakan, hanya 3 kali saja boleh makan. Bukannya seperti sebelum ni kita tahu 6 kali makan. Contohnya sarapan pagi sekali, tengah hari minum pagi sekali, 2 kali dah. Tengah hari makan pula sekali, 3. Lepas tu minum petang, 4. Makan malam, 5. Minum malam, 6. Jadi 6 kali dah terlebih. Jadi badan kita hanya perlukan 3 kali yang basic ni saja. Ataupun 2 kali pun sudah memadai, iaitu pagi dan tengah hari. Petang kita hanya mengalas perut dengan benda-benda yang ringan saja. Sebab itu pagi sebaiknya kita makan roti whole grain, oatmeal pagi. Tengah hari kita ambil nasi. Ambil nasi dengan kuantiti yang secukupnya, ikutlah pinggan saranan pinggan sihat Malaysia tu. Dan seterusnya separuh tu. Petang pun kita boleh makan yang ringan saja, macam seperti sarapan pagi. Itu sebaik-baiknya lah. Okey. Seterusnya, hari ini kita membicarakan tentang tajuk kesan pengambilan protein secara berlebihan. Rupanya pengambilan protein yang berlebihan ni dapat memudaratkan kesihatan kita. Di sini saya senaraikan 5 kesan penyakit, masalah yang akan dihadapi oleh kesihatan tubuh badan kita jika kita mengambil protein secara berlebihan. Okey, yang pertamanya, kesan mengambil diet protein yang lebih tanpa mengambil karbohidrat ataupun lemak boleh menyebabkan badan kita mengalami gangguan masalah fungsi buah pinggang. Masalah buah pinggang lah. Jadi kenapa akan terjadi masalah buah pinggang? Buah pinggang ni adalah berperanan sebagai penapis toksin. Dia penapis toksin setiap makanan yang kita makan. Buah pinggang ni apabila kita mengambil protein lebih dan mengurangkan karbohidrat dan lemak dan serat yang lain, menyebabkan buah pinggang kita ni terpaksa bekerja lebih keras dan menyebabkan buah pinggang kita menjadi stres. Jadi buah pinggang ni dia sebagai penapis yang baik dalam tubuh badan kita. Tetapi kalau kita mengamalkan diet protein, kita makan protein saja dan kita mengamalkan tanpa kita mengamalkan karbo dan sebagainya, boleh menyebabkan badan kita mengalami gangguan masalah fungsi buah pinggang. Itu antara satu faktor lain kenapa antara buah pinggang kita boleh mengalami masalah kegagalan fungsi buah pinggang. Salah satunya adalah kerana pengambilan protein yang berlebihan. Okey. Selepas mengalami masalah fungsi buah pinggang, yang keduanya, badan kita akan mengalami masalah dehidrasi. Dehidrasi ni adalah satu keadaan di mana badan kita ni menjadi kering dan kita selalu rasa nak minum air dengan kuantiti yang banyak. Ini terjadi kerana buah pinggang kita ni dia telah melepaskan urea nitrogen darah bertujuan untuk sebagai urea nitrogen darah ni sebenarnya bertujuan untuk membersihkan saluran toksin yang sedang ditapis oleh buah pinggang kita. Jadi jika kita tidak minum air putih dengan banyak, boleh menyebabkan badan kita tu dehidrasi yang serius, telah berlaku dehidrasi yang serius. Kerana badan kita ni tak boleh mengeluarkan bahan bahaya dari badan kita ni. Boleh menyebabkan kita ni dehidrasi yang teruk jika kita tidak minum air putih banyak. Jadi ni badan kita, buah pinggang sedang bekerja. Apabila kita telah mengambil protein banyak, badan kita telah bekerja keras 2 kali ganda untuk menyahkan toksin yang ada dalam protein itu secara berlebihan. Jadi buah pinggang kita bekerja sangat kuat. Dan juga apabila yang menjadi masalah, apabila kita tidak minum air putih yang banyak, jadi menyebabkan buah pinggang kita tu telah mengeluarkan satu ejen yang bernama urea nitrogen darah. Urea nitrogen darah ni lah yang akan sedang bekerja keras untuk membersihkan saluran darah kita daripada unsur-unsur protein yang berlebihan. Jadi jika kita tidak minum air dengan banyak, badan kita dehidrasi dan kita boleh mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Jadi apabila kita minum air banyak, dehidrasi tak berlaku dan kita akan menjadi kita akan jadi cepat kencing lah.
kencing kita tu jadi cepat banyak sebab kita makan protein banyak dan kita perlu minum air banyak. Dan bila minum air banyak, buah pinggang kita bekerja dengan kuat dan terus membersihkan badan kita tu daripada lebihan-lebihan protein. Jadi setiap hari kita perlukan minum air putih lebih daripada 8 gelas setiap hari. Tambah-tambahan apabila kita telah mengambil protein secara berlebihan. Okey, seterusnya, ketiga, masalah yang akan berlaku jika kita mengamalkan protein yang secara berlebihan ni boleh menyebabkan kalsium tulang kita ni terhakis ataupun boleh menjadi osteoporosis. Ini terjadi kerana asid yang dilepaskan setiap kali kita mengambil protein tu sukar untuk dicerna dan tanpa kehadiran kalsium ni. Jadi menyebabkan tulang kita ni menjadi lemah, lesu dan boleh terhakis. Ini salah satu perkara yang bahaya lah. Maknanya badan kita tiba-tiba menjadi kurang kalsium kerana kita telah mengambil protein yang secara berlebihan, dan kurangnya minum air pula lagilah menyebabkan faktor-faktor dehidrasi. Itu antara faktornya lah yang kesan-kesan kenapa kesan-kesan pengambilan protein secara berlebihan. Seterusnya yang keempat, jika kita mengambil protein secara berlebihan, perkara ini pasti berlaku, iaitu penyakit gout. Penyakit gout ni berpunca daripada asid purin, iaitu uric acid yang berlebihan dalam darah kita. Setiap kali kita makan protein berlebihan, terutamanya makanan-makanan laut, daging, ayam, terutamanya daging ayam, sebenarnya daging dengan makanan laut, ikan dan segala jenis seafood, boleh menyebabkan badan kita tu terlalu banyak uric acid dalam badan kita. Jadi ianya sukar dikawal oleh buah pinggang kita dan menyebabkan berlaku lebihan uric acid di dalam badan kita secara tidak terkawal. Jadi badan kita boleh kena gout. Jadi penyakit gout ni pun salah satu berpunca daripada pengambilan protein yang berlebihan dan buah pinggang kita gagal menapis segala uric acid dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh itu jagalah buah pinggang kita dengan mengambil protein yang dengan kadar yang ditetapkan setiap hari, dengan kadar yang terkawal, insya-Allah. Okey, yang kelimanya, kesan kita mengambil pengambilan protein yang berlebihan ni boleh menyebabkan ketosis, berlaku ketosis dalam badan kita ni menurun. Ketosis ni adalah satu proses lemak dalam badan kita yang dipecahkan menjadi tenaga. Jadi apabila kita kekurangan karbohidrat dalam badan kita, karbohidrat menghasilkan gula. Jadi badan kita badan kita ni ada ejen keton yang untuk membakar sumber karbohidrat tu menjadi gula sebagai sumber tenaga dalam badan kita. Jadi ketosis tu proses pemecahan lemak tu jadi menurun lah, kerana kekurangan bahan sumber bakar badan kita tu untuk kurang sumber bahan bakar badan kita ni untuk proses badan kita tu dengan lebih baik lah. Jadi tahap ketosis menurun ni maknanya pecahan lemak badan kita. Contohnya orang tu mengamalkan diet protein. Apabila berlaku diet protein, dia makan protein saja dan tidak makan karbohidrat dan tidak makan serat dan sebagainya. Kurang serat dan mengambil protein saja boleh menyebabkan ketosis pun lambat berlaku. Pemecahan lemak dalam badannya lambat berlaku. Lemak ditukarkan sebagai gula dan diproseskan menjadi tenaga, lambat berlaku. Jadi perkara ini perlu ditekankanlah pada kita. Jagalah kesihatan buah pinggang kita. Jadi dengan pengambilan protein yang terkawal, protein yang sebanyak 45 hingga 55 gram satu hari, setiap hari, itu saja kuantiti yang kita perlukan. Jadi sebaik-baiknya kita makan protein 2 kali sehari saja. Bukannya pagi kita makan nasi dengan ikan, tengah hari kita makan lagi, lepas tu tengah hari memang kita makan dah, petang kita makan lagi. Jadi jika kita makan protein lebih 3 kali sehari, boleh menyebabkan gangguan pada buah pinggang kita. Jadi sebaiknya makanlah protein 2 kali sehari, dan lebih baik sekali sehari saja sudah memadai untuk menjaga kesihatan buah pinggang kita. Dan jangan lupa minum air putih banyak, untuk mengelakkan hidrasi badan kita. Okey, dan juga untuk kalsium tambahan badan kita, makanlah serat,
makanlah orang katakan, dan kita boleh cari suplemen yang berkaitan. Tapi sebelumnya kita perlu mendapatkan saranan doktor, nasihat doktor dulu. Contohnya doktor mengesahkan kita kurang kalsium, barulah kita kita mencari kalsium tambahan di farmasi-farmasi yang terpilih, dan kita boleh merujuk pegawai farmasi itu untuk mendapatkan kalsium yang sepatutnya yang untuk kita dapat. Baiklah, itu sajalah perkongsian saya hari ini mengenai kesan pengambilan protein yang berlebihan, iaitu yang pertama boleh menyebabkan masalah buah pinggang, dan yang kedua boleh menyebabkan dehidrasi, dan yang ketiga boleh menyebabkan kalsium tulang terhakis, dan yang keempat boleh menyebabkan gout, dan yang kelima kesan pengambilan protein yang berlebihan boleh menyebabkan penurunan ketosis dalam badan kita. Jadi itu saja perkongsian saya hari ini mengenai kesan pengambilan protein secara berlebihan. Jadi nasihat saya untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua, jagalah kesihatan kita dengan mengambil protein dalam keadaan yang sederhana dan terkawal, dan jangan lupa minum air putih dengan banyak, insya-Allah. Baik, itu saja, sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita semua dan mereka yang memerlukan. Okey, itu saja perkongsian Info Sihat Ahmad Afiq untuk hari ini. Jangan lupa subscribe kami di YouTube channel Info Sihat Ahmad Afiq, dan juga boleh like kami, boleh follow kami di Pusat Bekam Al-Muntazah, Instagram kami dan Facebook kami Pusat Bekam Al-Muntazah, dan fanpage Facebook kami Al-Muntazah Hijamah Center. Baiklah, kita berjumpa lagi esok hari daripada video-video yang seterusnya dalam kita membincangkan topik-topik seterusnya. InsyaAllah semoga anda semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. Baiklah, itu saja. Kita jumpa lagi. Salam sihat untuk semua. Maximum your potential. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.